Okay guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita kali ni. So ada satu sesi lah yang aku sempat rakamkan daripada GoPro aku yang masih meragam tu. So dia berjaya capture satu benda yang terlalu misteri berlaku sepanjang pengalaman aku memancing. Spot masih sama, tasik berdekatan je, dan aku cuma nak share dengan korang. Dan kalau korang tahu apakah kemungkinan yang terjadi, korang boleh share lah. Okay? Korang boleh share kat komen. Mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada video ni. Dan aku pun sampai ke hari ni aku masih clueless apa yang terjadi. Dia tak ada benda mistik, tak ada benda sihir apa, tak ada. Dia tak ada benda yang berkaitan dengan benda khurafat, tak ada. Cuma it's a science of fishing. Okay, it's a science of fishing yang aku rasa I need an explanation and answer to this. Sebab aku jenis yang curious lah. Sebab tu ada hari-hari yang memang aku turun untuk belajar. Okay, kadang-kadang tak ada ikan pun, tapi turun dalam 15 minit, setengah jam, 40 minit semata-mata untuk belajar sesuatu. Okay, kalau diberi kelapangan lah. And then jom kita tengok sesi ni. Okay guys, ni masih GoPro aku yang lama yang rosak. So sana ada boiling, kita baling ke sana. Tak tahu tu boiling aruan ke apa. Turun sikit. Lately tempat ni jadi tempat yang high pressure. Orang selalu datang, ikan pun kurang nak makan. Tak ada. Kita cuba cari lah. Kat sana penuh teratai. Mungkin main soft rock lah. Kita main SP dulu. Macam nak hujan lagi ni. Kita tenggelam dulu. Ada tu. So kita tukar pakai soft rock jap. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Kenapa bhai? Kat situ dia. Alamak, terlepas ke? Alamak, terlepas. Putus. Oh my goodness, putus. Okay, korang dah tengok kan apa yang terjadi. Dan sampai ke hari ni aku masih diselubungi misteri lah apa yang jadi sebenarnya. Okay, first and foremost, aku mancing hari tu aku pakai rod spinning. Okay, rod spinning ni aku beli dengan rod BC yang dalam video sebenarnya aku beli bawah RM100. Ultralight rod dan spinning aku pairkan dengan aku punya Okuma C10. Saya 1000 je. Tali aku pakai 4 pound. Okay, 4 pound 8x macam tu lah. Dia halus walaupun tali dia lebih bulat. Okay, sebab dia ada 8 kali sulam dan dia halus. Okay, practically it's a very thin line. And teknik yang aku pakai pada masa tu adalah Carolina rig. Okay, umpan aku pakai umpan fly lure lah, umpan bulu lah. And I didn't expect
to catch any fish that day. So dia hook up. Okay, bila batu ladung tu aku tarik kan, kita main Caroline rig, kita tarik perlahan, dia dah sampai betul-betul almost kat depan. Dekat situ rasa umpan tu kena pagut, kena tarik. So, mula-mula aku ingat sangkut dekat teratai ke apa kan, tapi kau perasan tak, reel aku, dia punya drag tu berbunyi, so maksudnya ada benda yang pulling dekat bawah, and aku pretty sure dia ikan sebab rod aku dah angkat tinggi dan dia keep on keluar juga. Aku cuba ketatkan drag, tapi aku tersedar tali tu hanya 4 pound dan kemungkinan untuk putus tu tinggi sebab aku tak berjaya untuk kerahkan tenaga ikan tu untuk berkurangan dan lawan dia untuk dia naik. Biasanya kalau PB atau ikan kat sini yang aku pernah naik, aku pump dia 3 kali, dia mesti naik punya. Tapi ada beberapa faktor yang aku rasa. Pertama, rod tu tip dia terlalu lembut. Okay, lembut meaning dia bukanlah fast action, tapi dia adalah medium lah. Dia tak keras, dia tak fast, dia tak ni. Jadi, dan satu, power dia ultralight. Aku rasa power ultralight no problem, cuma dia terlalu lembut, jadi dia nak naik tu dia ambil masa sikit. Second, yang aku rasa adalah saiz ikan tu memang besar, dan disebabkan tu aku suspect dia mungkin bukan PB. Sebab PB kalau dia dapat umpan, dia terus lari memecut, dan mungkin dia adalah haruan besar atau toman atau ikan keli. Sebab cara dia tu, dia slow, dia makan, dia slow dan dia menyelam. Bila dia menyelam, perasan tak aku ketik-ketikkan tali tu untuk make sure disangkut ke apa. Rupanya dia membatukan diri dia. Bila aku ketik-ketik, dia bergerak. Mungkin di masa tu aku ada terlonggar sikit. Masa tu lah mungkin gigi dia bergesil dan dia putus di mata kail. Okay, dia bukan putus kat leader, dia bukan putus kat main line, dia putus dekat ikatan di mata kail tu, di spin fly tu. Jadi bila aku fikir balik, sama ada ikan keli atau ikan haruan yang besar, sebab gigi dia orang ni tajam, gigi haruan ni tajam, atau toman. Tapi cara larian dia tak pantas, dia macam menekan ke bawah dan dia membatukan diri dia. So this is really mystery. Dan aku stop kejap pancing masa tu, dan aku teruskan casting. Jom tengok aku berjaya jumpa balik tak ikan tu. Selepas aku sambung casting beberapa ketika, aku tak jumpa pun jejak mana ikan tu, ikan monster tu kan, monster lah kan. Saya beli istilah yang dipakai kalau lucut tu mesti besar bas. Aku tak rasa saya besar bas lah, tapi yang ni memang faktor waktu lagi gigi tajam, ikan tu besar, rod aku power nak bagi dia naik, nak pump dia naik tu kurang. So mungkin memang bukan luck dan rezeki lah. So aku kas lagi, so dapat lah. Mula-mula tu terlepas lah PB kecil, nampak dah timbul je, lepas mungkin koyak mulut dia.
Fish on. Lepas. BB. And then last kali tu dapatlah seekor BB. Rasa kecil je. Korang tengoklah kecil kan. So besar 2 jari sikit kot. So ini rumput guys. Sean. Wow. Akhirnya dia nak umpan bulu juga. Strike. Akhirnya sempurna. Tu normal lah, normal size. So meaning to say kalau size tu banyak berlega di teluk tu, maksudnya ikan besar dah tak ada lah kat situ. Ikan besar dah mungkin keluar atau musim dia orang mengawan lah. So ikan besar dia tak nak buka mulut. Mungkin luck aku the other day. But itulah dia sedikit secebis kisah yang terjadi, misteri. And kalau korang tahu ikan apa rasa-rasanya, dan mungkin boleh share lah kan. Kok ada pengalaman yang sama macam tu. Kalau ada video lagi yang lain aku kongsikan. Terima kasih kerana terus menyokong channel kecil aku ini yang tak seberapa, dan semoga kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum.